Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jimutusin. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia menghargai kerjasama dan persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Kanada menghargai hubungan dengan negara Brunei Darussalam dalam semua bidang sepanjang 40 tahun hubungan diplomatik. Negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia mengongsikan kemajuan dan pembangunan serta menghargai kerjasama dan persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan muhibah rombongan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD-RI. Majlis diadakan di bangunan Dewan Majlis Jabatan Majlis Mesyuarat. Semasa kunjungan tersebut, Yang Berhormat Bin Rangkaian Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib dan Yang Berhormat Dr. Madi Mangku Pastika, Naib Ketua Badan Kehormatan DPD-RI juga menyentuh berkenaan kod etika dan tata kelakuan ahli parlimen. Juga diadakan sesi dialog antara rombongan DPD-RI bersama dengan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi antara lain menumpukan perbincangan mengenai pelbagai usaha pengukuhan ekonomi melalui perusahaan kecil dan sederhana dan aspek-aspek kesejahteraan dan kemakmuran negara dan rakyat. Pun telah kenal mengenali dan di mana kita telah pun 124 pelajar cemerlang dan 49 guru menerima sijil penghargaan pada Majlis Penghargaan Pelajar-Pelajar dan Guru-Guru Cemerlang. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Majlis seumpamanya bertujuan memberitakan kepada masyarakat mengenai kecemerlangan akademik. Ia juga dihasratkan menjadi pendorong kepada guru agar lebih proaktif dalam tugasan dan menjadi sumber inspirasi kepada guru-guru lain. Penyampaian sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah dan Sekolah Ugama Pelambayan menerima anugerah Madrasah Mutaqaddimah. Sempena memperingati Hari Puja Usia Duli Antara Makmulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah ke-41 tahun. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah. Hadir Yang Berhormat bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid As-Solihin. Kes-kes dehidrasi dalam kalangan jemaah haji negara tahun ini menunjukkan peningkatan berikutan cuaca yang sangat panas di Tanah Suci. Namun ia sangat dapat ditangani dengan berkesan.
Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan mengungsikan perkara tersebut semasa ditemui oleh pewarta RTB selepas rombongan pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei semalam. Rombongan terdiri daripada 5 pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan 8 pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan. Mengalu-alukan kepulangan rombongan di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Rombongan bertolak ke Kerajaan Arab Saudi pada 11 Mei lalu bagi membuat persiapan-persiapan awal bersama pihak-pihak berkenaan di Kerajaan Arab Saudi. Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan telah dapat mengakses program di Tanah Suci. Jadinya rekod-rekod kesihatan jemaah haji dapat diakseslah di Makkah, di Madinah. Patutlah memberikan para doktor ini membuat keputusan dan rawatan yang tepat dan selamatlah. Tugasan dan tanggungjawab menjadi seorang pelapor haji ini adalah sebagai satu amanah dan tanggungjawab yang perlu ditanai dan digalas oleh seorang pelapor haji untuk memberi perkhabaran, perkembangan berita dan cerita kepada rakyat di Brunei Darussalam. Data Stream Digital Sdn Bhd DSD melancarkan jenama baharunya Digitalizing.Everyone dan MyDSD Super App. Majlis berlangsung di The Empire, Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Melalui Digitalizing.Everyone, DSD membuka laluan bagi penggunaan tanpa wang, membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME. Manakala MyDSD Super App bertujuan menangani isu-isu kepada ekosistem digital yang komprehensif yang membantu pengguna menyokong MSME mewujudkan masyarakat lebih efisien dan berhubung di samping memastikan keselamatan dan kepercayaan dalam interaksi digital. Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara ini semalam mengadakan majlis resepsi sempena Hari Kanada. Majlis yang juga memperingati 40 tahun hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dan Kanada berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Datin. Puanan terutama Ambra Dickey, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapannya menghargai hubungan rakan kongsi bersama dalam semua sektor melibatkan semua bidang. Orang ramai berpeluang untuk mengunjungi pameran tekstil di Muzium Teknologi Melayu Kota Batu yang dibuka sehingga 16 Julai ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pameran tekstil melambangkan kerjasama yang kukuh dan berkembang antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh selama 40 tahun. Pameran seumpamanya juga merupakan bukti komitmen bersama dalam memupuk pertukaran budaya dan kerjasama ekonomi. Pengarah Haji Rosli bin Pengarah Haji Halus, pemangku pengarah muzium-muzium, berucap demikian pada pelancaran pameran tekstil sempena ulang tahun hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dengan Republik Rakyat Bangladesh ke-40. Perasmian pameran disempurnakan oleh Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Puanan terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara ini. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 16 Julai. Majlis berlangsung pagi tadi di Muzium Teknologi Melayu, Kota Batu.
Sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78, petang tadi diadakan upacara pengibaran dan penaikan bendera negara Brunei Darussalam. Berlangsung di Dewan Kemasyarakatan 1, Rancangan Perumahan Negara Lambakanan, acara adalah bagi Mukim Brakas A dan B. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga mengadakan majlis serupa Majlis Perundingan Mukim Liang Daerah Pelait. Pada majlis tersebut, bendera diserahkan kepada wakil-wakil gabungan Persatuan Kampung Sungai Liang. Majlis berlangsung pagi tadi di Kelab Rekreasi Liang Lumut. Rancangan Perumahan Negara Kawasan 2 Kampung Mentiri menjadi tumpuan lawatan seramai 35 mahasiswa-mahasiswi Kelab Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam, Universiti Malaysia Sabah sempena program jelajah pemadam lintas sempadan Pentas 24. Program Pentas 24 merupakan pendedahan kepada peserta untuk mendekati kegiatan kemasyarakatan di negara Brunei Darussalam, mengasah nilai-nilai kepimpinan kepada mahasiswa universiti berkenaan yang menjurus kepada integriti, tanggungjawab dan nilai murni. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pusat Sejarah Brunei mengadakan pertandingan pidato sejarah Piala Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kali keempat peringkat saringan. Pertandingan menarik minat 43 peserta. Pertandingan antara lain bertujuan untuk memupuk, menanam dan mengukuhkan perasaan taat setia dan cintakan raja, agama, bangsa dan negara. Selain itu, ia juga menerapkan budaya berfikir secara kritis dalam kalangan pelajar beringkat menengah dan pengajian tinggi. Hadir Awang Muhammad Faisal bin Haji Mat Saleh, Pemangku Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Pertandingan bertemakan Sejarah Pemangkin Kemajuan Negara berlangsung di Pusat Sejarah Brunei. Mengenal sejarah dan kelautan suci. Allahu Akbar. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi baru-baru ini mengendalikan pemeriksaan semula dan penelitian bacaan ketepatan ke atas satu unit alat sukatan jenis flow meter milik syarikat Brunei Methanol Company Sendirian Berhad di Sungai Liang Industrial Park, SPARK, Kampung Sungai Liang, Daerah Belait. Hasil pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat sukatan berkenaan adalah sah, tepat dan berdaftar dengan unit SDT selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan. Para peniaga dan pengguna alat sukat dan timbang adalah dikehendaki untuk sentiasa mematuhi peraturan alat-alat sukatan dan timbangan iaitu pihak yang menggunakan atau ada pada miliknya untuk kegunaan perdagangan, mana-mana timbangan, sukatan alat-alat untuk menimbang yang tidak dicap sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan tersebut adalah bersalah. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, hubungi unit SDT IBE melalui email di sdt@mofi.gov.bn atau melalui talian 2334092. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk berhati-hati apabila melalui jalan Beribi Telanai berikutan kejadian tanah susur yang berlaku di kawasan berkenaan. Jabatan Kerja Raya juga menyarankan pengguna jalan raya untuk sentiasa berwaspada dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had laju yang ditetapkan. Kerja-kerja pemasangan konduit kabel papan tanda elektronik di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Hala Daerah Temburong akan dilaksanakan bermula esok 3 Julai sehingga 5 Julai 2024.
Jabatan Kerja Raya dalam kenyataannya memaklumkan kerja-kerja tersebut akan dilaksanakan bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Sehubungan itu, jalan lencongan akan disediakan dan para pengguna jambatan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan serta mematuhi had laju yang dibenarkan. Jambatan di Lubuk Pulau Tutong ditutup disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan di jambatan berkenaan. Penutupan jambatan akan bermula Khamis 4 Julai sehingga 13 Julai ini. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, separuh jalan di Simpang 396 Jalan Sungai Akar ditutup sementara bermula hari ini sehingga 7 Julai. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan jalan adalah bagi kerja pembinaan dinding penahan dan menaik taraf longkang. Penutupan kali kedua akan dilaksanakan pada 12 hingga 20 Julai bermula 8 pagi hingga 5 petang. Para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan berkenaan. Saingan bola keranjang Piala UC 1000 diteruskan lagi semalam dengan 2 perlawanan. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Perlawanan pertama menyaksikan saingan acara terbuka wanita dengan pasukan The Rookie berjaya menewaskan pasukan Validos Enterprise 53-50. Sementara itu, dalam perlawanan bagi acara terbuka lelaki bagi kumpulan D pula, menyaksikan pasukan Wang Sing membenam pasukan Noktek 97-47.